من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Masih lagi dalam bab salat, yang mana bab kecilnya ialah fadilah wudu. Hadis yang seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartahum bis-siwak inda kulli salatin. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak akan menyusahkan umatku, maka pasti aku memerintahkan mereka bersugi ketika setiap kali menunaikan solat. Aku akan memerintahkan mereka bersugi ketika setiap kali menunaikan solat. Hadis riwayat Muslim. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wat-ta'atturu was-siwaku wan-nikah. Rawahu Tirmidzi. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara ialah sebahagian daripada sunnah para rasul. Yang pertama malu, yang kedua memakai minyak wangi, yang ketiga bersugi, dan keempat bernikah. Hadis riwayat Tirmidzi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassus syarib wa i'fa'ul lihyah was siwak wastinsyaqul ma' wa qassul azfar wa ghaslul barajim wa nat'ful ibit wa halaqul anah wa intiqasu al-ma'. Qala Zakaria qala Mus'ab wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-madmadah. Rawahu Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara ialah antara amalan sunnah para nabi. 10 perkara ini minal fitrah, daripada perkara yang menjadi fitrah para rasul, iaitu pertama menggunting misai, qassus syarib. Jadi Rasulullah SAW dia tak suka misai itu tebal. Yang kedua menyimpan janggut, i'fa'ul lihyah, mana membiarkan janggut tumbuh panjang, kan? Yang ketiga bersugi, membersihkan gigi itu adalah satu sunnah para nabi, bukan setakat Rasulullah SAW, bahkan seluruh nabi-nabi. Yang keempat memasukkan air ke dalam hidung semasa berwuduk, yakni istinsyak. Kita masukkan air itu juga. Yang kedua memotong kuku. Memotong kuku adalah sunnah para nabi. Hari ini orang suka simpan kuku. Maksudnya suka menyalahi apa yang disukai oleh Allah. Kerana Allah suka apa yang para nabi buat. Kalau kita nak cari sukanya Allah, kita ikut apa yang orang yang Allah Ta'ala suka telah buat, insya-Allah Allah juga akan suka. Potong kuku. Ini kita tengok menyimpan kuku ni jadi satu kebanggaan. Yang keenam, membasuh tempat-tempat yang berlipat pada sendi-sendi jari. Demikian juga bahagian lain daripada badan, yang ini tempat kotoran berkumpul, seperti lubang telinga dan hidung, ketiak dan lain-lain. Jadi kita kena bersihkan tempat-tempat yang macam tu. Ini adalah sunnah pada Nabi. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak ni kita kena cabut, kena buang. Nombor 8, mencukur bulu ari-ari. Dan 9,
beristinja dengan air. Maknanya beristinja ni apa? Cebok dengan air, membersihkan najis kita tu. Setelah kita buang air, kita bersihkan dengan air. Perawi hadis yakni Hadrat Mus'ab radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah lupa perkara yang ke-10. Mungkin perkara yang ke-10 itu ialah berkumur-kumur. Jadi dia kata ada 10. Cuma bila kira-kira balik tu ada 9. Dan perawi tu sendiri mengaku yang dia lupa perkara yang ke-10. Cuma pada agakan dia kemungkinannya ialah berkumur-kumur. Jadi insya-Allah ini hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau kita tengok di sini jelas Nabi SAW memberi penekanan berkenaan dengan beberapa perkara yang kebanyakannya berkaitan juga dengan solat dan berkaitan dengan semasa ambil wuduk, dan dia berkaitan dengan kesempurnaan kita sebagai individu, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita orang Islam, kita ni betul-betul beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, kita betul-betul berusaha nak buat benda yang Allah suka, maka kita jagalah 10 perkara ni. Kalau kita jaga sungguh-sungguh ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala suka pada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan. Sungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, kami adalah ciptaan-Mu ya Allah. Wahai Allah, sungguhnya kami semua bergantung hajat pada-Mu ya Allah, setiap masa dan keadaan, setiap pagi, petang, siang, malam, subuh, senja. Tidak ada yang dapat kami melakukan hanya dengan kudrat dan iradat-Mu ya Allah. Apa yang Kau izinkan itulah yang sahaja akan berlaku, dan apa yang Kau tidak izinkan pasti tak akan berlaku. Apa yang Kau kehendaki itu sahaja yang akan berlaku, dan apa sahaja yang Kau tidak kehendaki mustahil sama sekali akan berlaku. Wahai Allah, maka dengan segala kebesaran-Mu ini ya Allah, kami memohon keampunan, kami memohon rahmat daripada-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan orang yang suka membersihkan, mensucikan diri kami. Wahai Allah, jadikanlah diri kami orang yang suka menegakkan fitrah dalam diri kami, sebagaimana fitrahnya para anbiya alaihimus salatu wassalam, para rasul alaihimus salatu wassalam. Wahai Allah, berilah kami kekuatan untuk kami ikut setiap jejak yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, jadikanlah wuduk kami dan solat kami adalah ibadah-ibadah yang akan membawa kemuliaan pada kami di sisi-Mu, yang Engkau terima ya Allah, walaupun kami tahu kedua-duanya penuh dengan kekurangan. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah amal ibadah kami, dan ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kurang, apa yang penuh kecacatan itu ya Allah, Kau ampun, Kau maafkan, dan Kau terimalah ya Allah untuk menjadi asbab redha-Mu kepada kami. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.